Oke, Assalamualaikum Tuan Zul. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Eh, Bagaimana hari ini? Oke. Hari ini alhamdulillah ada perubahan, ada nampak keceriaan di situ. Ya. Oke, saya ucapkan ribuan terima kasih sebab hadir pada sesi kita yang ketiga, iaitu sesi penamat kita lah pada hari ini, sesi yang keempat. Di mana saya rumuskan sedikit pada sesi yang pertama kita bersua kenal lah, kita bina mengasuh kenal dan kita kenal pasti masalah Tuan Zul sendiri. Pada sesi pertama masalah kebimbangan berjauhan dan ada juga isu-isu yang lain. Dan sesi kedua Tuan Zul ada ketengahkan juga isu-isu yang tidak selesa berada di tempat di Sabah lah. Bila berjauhan tu ada beberapa sedikit ketidakselesaan. Walau bagaimanapun dalam sesi kedua Tuan Zul ada juga cara-cara teknik untuk mengatasi kebimbangan bila berjauhan. Tapi dalam sesi yang ketiga kita ada membincangkan pada isu yang kita teruskan dengan lebih lanjut lagi, masalah kebimbangan Tuan Zul bila berjauhan dengan masalah-masalah buat assignment, tugas stres juga buat assignment, tapi akhirnya ada kaedah Tuan Zul, cara Tuan Zul atasi masalah itu, stres itu. Itu juga kebimbangan dan ada juga perancangan Tuan Zul untuk betulkan saya kalau saya silap untuk pergi apa dipanggil, mengharapkan supaya tiket murah pada waktu bila balik bercuti. Dan seperti sesi ketiga Tuan Zul ada katakan masalah ketidakselesaan juga di Sabah ini, di mana jalan raya tak siap-siap walaupun dalam tempoh 3 bulan tandas tak ada, mana fasiliti itu tidak seperti mana di Semenanjung. Tapi akhirnya Tuan Zul hanya menganggap isu itu adalah isu sampingan saja dan tidak memberi kesan pada kehidupan harian Tuan Zul sendiri. Dan insyaAllah pada sesi yang keempat ini adalah sesi penamat, dan saya cenderung melihat bagaimana Tuan Zul punya selepas melalui fasa sesi yang 1, 2, 3 ni, dengan melihat isu itu dan cara-cara Tuan Zul bagaimana untuk melihat kebimbangan itu, adakah ia telah berkurangan ataupun bagaimana Tuan Zul melihat isu itu telah dapat diatasi lah. Boleh kongsikan dengan saya? So far saya dah okey lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dah tak terbeban dah, tak fikir bukan-bukan lagi. Dah fokus. Saya pun tak naklah fikir pasal orang jam ke kan. Orang toilet ke kan. Orang sini tak ada apa pun, saya pula yang nak pening kan. Jadi saya rasa saya okey lah, alhamdulillah. Dah cakap dengan tuan semua kan. Luahan perasaan. Tapi macam saya maklum sebelum ni lah kan. Walaupun saya rasa saya okey, tak semestinya saya okey berpanjangan kan. Kebimbangan tetap ada. Kita tak boleh nafikan sebagai manusia, sebagai bapa, sebagai suami, sebagai ketua keluarga. Saya tak boleh kata saya tak risau langsung kan. Kerana kerisauan dan kebimbangan ni lah sebenarnya menunjukkan saya prihatin dengan keluarga saya. Saya tak mementingkan diri sendiri kan. Itulah. Tapi sehingga ke hari ini, pada saat ada ketika ini, saya rasa saya okey, pemikiran saya stabil, emosi saya stabil, dan semuanya ada kontrol lah, boleh diuruskan dengan baik. Alhamdulillah. Saya dapat melihat, merasakan ada satu perubahan dari segi melalui apa yang Tuan Zul kongsikan pada saya tadi, telah dapat mengatasi peringkat awalnya berkenaan isu di Sabah. Orang lain telah menerima, orang lain boleh menyelesaikan dengan keadaan itu. Kenapa pula Tuan Zul betulkan saya kalau saya silap. Begitu juga isu berjauhan, ia adalah satu tanggungjawab. Kebimbangan itu Tuan Zul meletakkan bahawa ia adalah satu tanggungjawab, bukannya satu bebanan yang boleh
mengganggu kegiatan harian Tuan Zul, dan matlamat Tuan Zul untuk sambung belajar dan mendapatkan apa dipanggil master lah. Jadi sedikit sebanyak ia tidaklah mengganggu perjalanan kehidupan itu. Dan seterusnya dengan cara-cara Tuan Zul yang Tuan Zul ketengahkan itu telah dapat mengatasi masalah-masalah itulah, kebimbangan-kebimbangan, termasuk juga stres itu. Okay. Jadi kalau boleh kongsikan dengan saya pada sisi yang penamat inilah, sekiranya Tuan Zul menghadapi dengan isu yang sama, dia kata pada selepas ni mungkin sambung PhD lagi ke, ataupun perjauhan lagi ke, bagaimana Tuan Zul melihat isu ini? Okay. Setelah 3 sesi kita kan, okay. Saya rasa saya dapat fikir dengan baiklah, dengan rasional. Kan? Yalah, dengan celik akal dan Tuan bantu saya kan, dengan idea-idea dari segi pengubahan pemikiran, bukan mengubahkan cara mana kita mengubah cara kita berfikir kan, cara kita berfikir kan, macam mana kita nak kontrol emosi kita, adakah patut kita kekal dengan emosi tersebut yang sehingga merusakkan kita kan. Jadi saya berpandangan untuk masa-masa depan ni, saya rasa lebih baiklah saya melihat pro and con je lah kan. Kalau saya fikirkan A, adakah ia beri kesan yang buruk kepada emosi saya ataupun beri kesan yang baik, positif pada emosi saya. Jadi saya fikir, saya kena very selektif lah. Fikirkan masak-masak bagaimana saya nak fikir kan. Jangan terlalu mengikut emosi kan, sehingga fikiran negatif itu membawa kepada perasaan yang tidak baik kan. Bila perasaan tidak baik ni, dia merusingkan lah kan. Bila dia rusing ni, berkecamuk fikiran kita, macam-macam lah boleh jadi. Dia tambah teruk kan bila kita melayan perasaan kan. Dengar lagu sedih, tengah rindu anak-anak, tengah isu dengar pula lagu sedih, tambah sedih lah saya kan. Jadi saya rasa kalau akan datang ni, saya fikir positif dululah, berpandangan positif. Mudah-mudahan dengan pandangan positif ini membawa kebaikan kepada saya, fikiran saya, tingkah laku saya, emosi saya kan. So begitulah, pendek kata, panjang kata, kalau saya fikir baik, baiklah jadinya kan. Kalau nak tengok orang jam, memanglah kadang tengok kereta jam, saya teringat saya di sana kan, jam kan. Patut ada masa bersama keluarga 2 jam tu, 2 jam atas jalan. Tak adil lah pada saya kan. Dan saya fikir pula orang Sabah ni apa kegilanya pula kan, nak 2 jam atas jalan, sedangkan dia boleh sampai rumah setengah jam saja. Kan dah rugi 1 jam setengah. Tak ada masa quality time sama keluarga. Mungkin itu perasaan-perasaan negatif saya bila saya terfikir kan. Bila saya patut fikir saya bersama keluarga kan, kali ni saya tak boleh bersama keluarga. Dan saya rasa sedih pula tengok orang, tengok tak boleh. Yalah, masa kurang bersama keluarga kan. Mungkin dia keluar pagi, balik petang, dah masa dia singkat untuk waktu malam bersama keluarga kan. Rugilah. Dah saya rasa rugi, saya rasa orang lain pun rasa rugi. Dah stres juga saya tu. Itu saya rasa mungkin yang itu terbeban kan. Fikiran saya melarut-larut. Orang Tanjung kata lah, dah berlengit-lengit fikiran. Boleh sampai ke Z sampai jadinya. Fikir banyak sangat kan. Jadi saya rasa saya tak fikir banyak lah. Apa yang ada tu, itulah ketentuan yang saya boleh, kalau saya boleh perbaiki, saya perbaiki. Itu saja. Okey, betulkan saya kalau saya silap seperti mana penceritaan Tuan Zul tadi, maknanya bila berhadapan dengan isu akan datang ini, Tuan Zul akan melihat ia secara rasional lah, pro and kontra, mana difikir dengan yang terbaik, dengan rasional lah. Begitu juga isu-isu ia masalah orang lain kan. Jadi maknanya tidak perlu pun dilanjutkan kepada pemikiran-pemikiran yang walaupun ianya terjadi pada Tuan Zul jadi sehingga memikirkan perkara bebanan itu pada pengalaman Tuan Zul sendiri sebelum ni. Sepatutnya masa yang jam, andai kata jam tadi telah digunakan dalam masa itu telah dibuang dalam jam saja, tapi pengalaman Tuan Zul sendiri. Tapi itu pada akhirnya Tuan Zul melihat ianya bukanlah membebankan Tuan Zul. Ia hanyalah satu persepsi seperti mana, tetapi bukan Tuan Zul yang melaluinya, tetapi hanyalah pengalaman yang lepas saja. Dan akhirnya Tuan Zul melihat ia bukanlah satu isu yang mengganggu Tuan Zul, kehidupan Tuan Zul sendiri, perasaan. So
So tuan di sini saya nampak Tuan Zul ada katakan tadi mengawal emosi, ya, pemikiran, dari sudut mungkin Tuan Zul boleh kongsikan dengan saya cara-cara ke arah supaya Tuan Zul itu lebih positif. Bagaimana Tuan Zul melihat ianya? Saya ingat selain ni lah aktiviti keagamaan saya, kerohanian saya yang memang wajib kita buat tu, kan? Saya ingat saya ambil masa dengan tonton TV, kan? Dengar lagu, kan saya pun tinggal di Wal Borneo, kan? So banyak kedai dah buka, kan? Muzik pun ada, orang ramai, saya boleh tengok orang, saya boleh, yalah bila kadang-kadang rusing tu mungkin saya boleh berjalan-jalan lah, ambil masa, kan? Saya dengan aktiviti kawan-kawan yang lain, kan? Tapi aktiviti kawan saya pun, dia orang ada family, kan? Lain saya seorang, kan? Jadi positifnya saya rasa saya layan diri saya sendiri, kan? So bolehlah saya berjalan-jalan di Wal Borneo ke, kan? Kalau ada masa saya ke KK, kan? Untuk, yalah, tengok-tengok orang melancur, kan? Beli belah. Terapi tu saya juga sebenarnya, beli belah, kan? Beli belah benda-benda yang, tahu saya ada benda yang jarang-jarang saya jumpa di Semenanjung, kan? Mungkin kat sini ada, mungkin ada satu istimewa. Saya akan plan itulah untuk mengisi masa saya. Jadi sikit sebanyak tu bolehlah bantu melegakan tekanan saya, kan? Divert pemikiran saya daripada terlalu teringat pada keluarga, kan? Daripada saya fikir yang negatif, yang bukan-bukan, kan? Enjoy the moment lah maksudnya, ya. Pada saat ini, pada waktu ini dan ketika ini, saya enjoy apa yang saya ada masa sekarang, kan? Dan bila ada masa kelapangan, saya balik dengan jumpa keluarga, saya enjoy masa ya. Enjoy the moment bersama keluarga pula, kan? Itulah pemikiran saya yang saya fikir sekarang. Okey, nampak di situ ada Tuan Zul ceritakan, betulkan saya kalau saya silap, menggunakan masa-masa yang terluang itu dengan sebaiknya lah, kan? Berbanding memikirkan orang lain, baik fikir diri sendiri terlebih dahulu, kebimbangan diri sendiri, perasaan diri sendiri, ya. Merasai peluang-peluang itu maknanya dipanggil terapi diri sendiri terlebih dahulu, dan tidak melihat ianya dalam konteks yang lain. Maknanya adalah cara-cara Tuan Zul ketengahkan dalam untuk mengatasi kebimbangan, kerisauan bila berjauhan. Dan mungkin selepas ini Tuan Zul pun mungkin guna kaedah yang sama ataupun mungkin berlainan dalam sudut yang berlainan. Jadi saya nampak di situ adalah akhirnya Tuan Zul dapat melihat bahawa isu itu bukanlah kebimbangan itu bukanlah satu yang boleh mengganggu secara totally kehidupan Tuan Zul sendiri, tapi memikirkan bahawa ia adalah satu tanggungjawab dan perlu jugalah untuk bimbang bahawa tanggungjawab sebagai seorang ayah, seorang ketua keluarga, seorang yang ada diberi tanggungjawab, itu adalah satu perkara yang Tuan Zul katakan tadi adalah normal, dan sebagai seorang manusia perlu memahami itu adalah tanggungjawab. Dan untuk meredakan kebimbangan itu, Tuan Zul ada ketengahkan tadi, beritahu saya tadi dengan kaedah-kaedah terapi kerohanian. Okey, jadi sedikit sebanyak ini adalah satu terapi bagi Tuan Zul, dan akhirnya Tuan Zul dapat meleraikan kekusutan kebimbangan itu. Jadi saya dalam sesi penamat ini suka saya rumuskan bahawa dalam sesi yang pertama kita mengenali, ya, ada juga rasa macam ialah perhubungan yang kita bina dalam setiap sesi ini. Nampak dia punya tu. Pertama tu sesi kita membina hubungan, mengenali Tuan Zul sendiri, ya. Seorang yang bekerjaya, isteri pun bekerjaya, ada dua orang anak, ya. Jadi ada di situ peringkat awal Tuan Zul menceritakan, dan saya pun sebagai seorang kaunselor pelatih, ya, sedikit sebanyak saya telah menceritakan bahawa sesi kita adalah rahsia, dirahsiakan. Dan walau bagaimanapun mohon izin Tuan Zul, saya telah mohon izin Tuan Zul bahawa sesi kita ni, setiap sesi kita direkam. Dan untuk maklumat Tuan Zul juga bahawa rakaman ini akan
saya ketengahkan kepada penyelia saya untuk melihat sejauh mana kaedah teknik untuk saya perbaiki pada masa-masa akan datang. Dan pada sesi pertama itu kerahsiaan itu adalah terbatas juga, ada limit dia, seperti mana yang saya ceritakan atas isu-isu tertentu. Dan akhirnya kita pergi ke meneroka isu masalah mengenai kebimbangan Tuan Zul berjauhan demi untuk mencari untuk mencapai segulung ijazah master, walau pada hakikatnya pada peringkat awalnya Tuan Zul ia bukanlah satu keperluan, tetapi akhirnya dengan dorongan dan dengan dorongan daripada rakan-rakan sepejabat untuk supaya ia melihat sebagai satu motivasi bagi Tuan Zul pada peringkat awal. Dan walaupun tidak diketahui niat Tuan Zul untuk sambung belajar pada peringkat awal itu, tapi akhirnya berbincang dengan isteri bahawa ini adalah satu matlamat untuk ni. Dan Tuan Zul pun sendiri telah katakan pada sesi yang pertama bahawa segala masalah-masalah yang mendatang ni akan dibincangkan. Dan akhirnya perbincangan untuk ke arah itu telah dibuat. Dan pada sesi yang pertama kita teroka lagi kepada sesi yang kedua di mana kita melihat isu itu kebimbangan Tuan Zul terhadap haiwan kucing anak pergi ke sekolah, lepas tu kenderaan yang perlu dihidupkan, takut dia jam, begitu juga ada juga isu yang Tuan Zul ketengahkan, kadang-kadang mereka anak perempuan ada bertengkar juga dengan isteri, tetapi akhirnya dengan komunikasi daripada nasihat daripada Tuan Zul sendiri, akhirnya benda itu, perkara itu dapat dileraikan. Dan di sesi yang kedua Tuan Zul ada juga ketengahkan ketidakselesaan di apabila sambung belajar dan menghadapi stres juga untuk buat tugasan semua. Tapi akhirnya Tuan Zul katakan bahawa ibu bukanlah satu kebimbangan yang berterusan, tetapi akhirnya dapat diselesaikan dengan cara teknik-teknik pengurusan masa yang betul. Tuan Zul ketengahkan dalam untuk menguruskan assignment itu. Begitu juga ketidakselesaan di Sabah, tandas tak ada, tandas satu saja jalan raya. Jadi Tuan Zul semua dalam sesi yang akhir kedua tu kita teroka lagi lebih dalam sesi yang ketiga. Sesi ketiga tu kita meneroka di mana Tuan Zul sendiri dah ada perancangan pada sesi yang ketiga itu, perancangan untuk mengurangkan kebimbangan berjauhan. Begitu juga Tuan Zul melihat dalam sesi yang ketiga itu isu di Sabah ini bukanlah satu yang memberi kesan yang mendalam pada bukan perlu yang dipikirkan pada Tuan Zul sendiri, dan tidak memberi kesan fungsi kehidupan dalam kehidupan untuk Tuan Zul menjalani kehidupan itu. Dan ia hanyalah serpihan saja dan pandangan di mana perbandingan antara Semenanjung dengan Sabah saja. Dan akhirnya Tuan Zul melihat ia bukanlah masalah Tuan Zul. Dan dalam sesi ketiga Tuan Zul ada ketengahkan juga ia perlu diatasi sendiri oleh orang Sabah. Bagaimana orang Sabah boleh menerima keadaan itu, bagaimana pula diri Tuan Zul sendiri. Seperti Tuan Zul katakan, Tuan Zul boleh menerima, orang Sabah boleh menerima, kenapa tidak perlu Tuan Zul boleh menerima keadaan itu. Dan dalam sesi yang ketiga itu juga Tuan Zul ada buat perancangan untuk bercuti selepas saya bercuti balik kampung. Ada mengharapkan supaya tiket murah dan ialah dalam masa-masa pandemik ini mungkin ada perjalanan itu sedikit sebanyak dapat mengurangkan kebimbangan. Dan pada kali ini sisi kita yang keempat, Tuan Zul ada ketengahkan terapi-terapi yang Tuan Zul gunakan dalam kerohanian, pergi berjumpa dengan rakan-rakan dan pergi ke pasar raya untuk terapi sebagai satu terapi
bagi Tuan Zul, dia dapat sedikit sebanyak mengubah corak pemikiran itu. Dan akhir yang Tuan Zul ketengahkan berkenaan dengan di Sabah punya ketidakselesaan itu ialah perlunya berfikir secara rasional dan tidak perlu direct perkara pemikiran itu ke arah yang lebih buruk lagi. Jadi di situ sebanyak Tuan Zul ketengahkan dalam sesi kita yang ketiga ini. Dan akhirnya saya melihat saya bertanyakan pada Tuan Zul berkenaan dengan perancangan pada sesi yang akan datang, bukan sesi akan datang, perancangan apabila berhadapan dengan masalah yang sama pada masa-masa akan datang. Dan Tuan Zul ketengahkan banyak kaedah-kaedah yang Tuan Zul boleh ketengahkan untuk mengatasi masalah ini. Dan saya melihat Alhamdulillah sesi kita pada kali ini adalah sesi yang penamat. Dan saya melihat Tuan Zul dapat menilai sendiri dan dapat mencari alternatif untuk memikirkan kebimbangan itu bukanlah satu yang perlu dipikirkan sehingga mengganggu kefungsian kehidupan harian Tuan Zul sendiri. Jadi pada sisi kita yang keempat ini adalah sisi kita yang penamat. Dan pada sisi yang penamat ini ada apa-apa lagi Tuan Zul boleh kongsikan dengan saya? Rasa saya lega. Banyak yang saya dah luahkan. Dan saya juga inilah, saya rasa saya dah banyak buat mengubah pemikiran saya. Saya tak mahu lagi fikir yang buruk-buruk, yang negatif, kan? Tak mahukan susah dengan meruntut, berfikir sesuatu yang meruntut perasaan saya, emosi saya, kan? Apa yang terjadi tu rasa baik-baik saya fikirkan survival saya di sini, kan? Pada masa yang sama pun keadaan dah tersusun, dah terkawal, ya. Saya dah boleh uruskan, walaupun jauh saya boleh uruskan banyak perkara lah dari jauh dengan kerjasama dengan bantuan isteri dan juga anak-anak. Saat ni semua dah tersusun lah. Pagi dah boleh teks, kan? Petang saya dengan anak saya, malam sebelum tidur dengan isteri saya video call. Jadi ada nampak perubahan lah, ya. Cumanya mungkin yalah, mungkin rasa sunyi tu tak ada lah, kan? Macam kalau mungkin hari jadi anak-anak, kalau ada perjumpaan bersama keluarga, kan? Kalau ada anniversary sama isteri dan sebagainya, kan? Yang terasa sedikit lah, kan? Tapi apa daya lah, berjauhan, kan? Cuma boleh lah kita wish, kan? Hantar teks, kan? Hantar video, tak hantar. Kalau nak ni pun bolehlah guna media sosial. Kalau nak order apa-apa untuk hantar pada anak dan isteri, nak guna Grab tak boleh rupanya dari sini jauh, kan? Dia tak boleh sempadan keluar daripada ni, kan? Tak boleh lah hantar makanan ke, kita teks Grab, kan? Guna Grab food. Tapi tak boleh rupanya. Itu stres sikit lah. Kadang saya teringin juga nak surprise anak-anak, kan? Beli makanan, beli kek ke apa-apa. Tapi tak boleh. Tak tahu lah, mungkin saya punya phone kat je. Itu je lah yang masih tu. Tapi itu boleh diselesaikan lah, kan? Segala isu yang besar. Okey, kalau menurut cerita Tuan Zul tadi, seperti mana yang Tuan Zul kongsikan tadi, maknanya dapat diatasilah walaupun menghadapi stres jugalah. Bila berjauhan ni ada satu mereka tidak berada dengan Tuan Zul sendiri, tapi dengan kaedah-kaedah komunikasi, dengan kemudahan-kemudahan komunikasi, akhirnya sedikit sebanyak kaedah itu sebenarnya mengurangkan Tuan Zul punya stres lah, kan? Begitu juga Grab, kan? Jadi tetapi sebenarnya bukanlah satu masalah bagi Tuan Zul lah, kan? Jadi pada sesi kita yang keempat ini adalah saya mengharapkan kalau sekiranya Tuan Zul ada masalah lagi di kemudian hari, mungkin kita boleh buat sesi lagi lah, saya masih terbuka lagi, boleh masih dihubungi untuk kita jalankan sesi pada masa-masa akan datang. Dan apa yang saya cuba sampaikan di sini, saya cukup berterima kasih lah kepada Tuan Zul kerana memberikan kerjasama yang baik dalam meluahkan apa sahaja, dan kita sama-sama mencari cara untuk selesaikan masalah itu.
Dan sebenarnya dalam kaunseling ini bukanlah saya yang memberi perubahan, membuat perubahan, tetapi saya hanya menyediakan perubahan itu saja, untuk ke arah perubahan itu. Tapi segala-galanya terpulang pada Tuan Zul. Dan atas dengan kerjasama yang kita wujudkan, insya-Allah sebenarnya kita dapat menyelesaikan apa sahaja masalah yang Tuan Zul ketengahkan. Dan sekiranya ia lagi berat, mungkin kita boleh rujuk pada pakar-pakar yang berkemahiran. Dan sekiranya teknik-teknik yang saya gunakan mungkin tidak bersesuaian dengan Tuan Zul, mungkin kita boleh rujuk pada pakar-pakar yang lain juga yang mungkin bersesuaian dengan Tuan Zul pada kemudian hari. Dan alhamdulillah, melihat kepada keadaan ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Tuan Zul. Dan insya-Allah semoga kita berjumpa lagi di lain masa dan di lain komitmen. Terima kasih. Terima kasih.